Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar merujuk buku teks muka surat 120. Tajuk petikannya ialah Meraihkan Tetamu. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya, adakah kamu pernah meraihkan tetamu datang ke rumah? Ya, sudah pasti kamu pernah melakukannya. Tetapi, pernahkah kamu meraihkan tetamu tanpa ibu dan bapa di rumah? Ataupun kamu meraihkan mereka bersendirian? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari sesuatu, iaitu membuat keputusan mengikut keutamaan. Baiklah, kita baca sama-sama petikan ini. Setibanya di rumah, Izuni terus menuju ke dapur. Langkahnya dihayun laju. Dia mahu segera mengisi perutnya yang sejak tadi asyik berkeroncong. Tiba-tiba, Izuni terpandang sekeping nota pesanan daripada ibunya yang terlekat pada peti sejuk. Izuni, ibu dan ayah terpaksa bergegas ke hospital kerana menziarahi rakan ayah yang terlibat dalam kemalangan jalan raya, Pak Long dan Mak Long, dalam perjalanan ke rumah kita. Jika mereka sampai sebelum ibu dan ayah pulang, tolong sambut kedatangan mereka dengan mesra dan bersopan, ibumu. Setelah membaca pesanan itu, Izuni terdiam seketika. Izuni terdiam untuk seketika. Dia belum pernah menyambut kedatangan saudara maranya seorang diri. Fikiran Izuni mula melayang mengingati pengalaman lalu. Namun, belum pun sempat Izuni melayan seleranya, tiba-tiba kedengaran loceng rumahnya berbunyi dan telefon berdering. Izuni tergamam. Apakah yang harus dilakukannya? Baiklah, untuk keputusan yang seterusnya, sama-samalah kita bantu Izuni. Apakah yang harus dia lakukan? Ya, inilah situasi Izuni. Cuba kamu lihat keadaan di dalam rumah Izuni. Baik, yang pertama situasinya ialah haruskah Izuni menjawab panggilan telefon yang sedang berdering, ataupun adakah Izuni harus menukar pakaian uniform sekolahnya dahulu? Atau mungkin Izuni kena menjamah makanan yang sedang Izuni hendak menikmati tadi, ataupun adakah Izuni mesti membuka pintu terlebih dahulu, atau adakah Izuni mesti mengemas ruang tamunya yang berselerak. Baiklah, sekarang kita buat keputusan yang terbaik untuk Izuni. Inilah tindakan Izuni mengikut keutamaan. Jika kita lihat di sini, situasi yang penting dialami oleh Izuni ialah yang pertama, perutnya lapar. Dia hendak menjamah makanan. Yang kedua, loceng pintu berbunyi menandakan tetamu telah tiba. Baiklah, di sini kita menyusun maklumat mengikut keutamaan. Yang pertama, Izuni mestilah membuka pintu kerana menghormati tetamu, dan sudah pasti kita mesti membuka pintu terlebih dahulu. Yang kedua, Izuni harus menjawab panggilan telefon. Kemungkinan ada pesanan yang penting yang harus Izuni terima. Yang ketiga, Izuni kenalah menukar pakaian sekolahnya. Yang keempat, Izuni
mengemas ruang tamu. Dan yang kelima, Izuni menjamah makanan yang telah siap terhidang di meja makan. Baiklah, seterusnya kita lihat. Inilah dia yang harus kamu siapkan untuk hari ini. Tetapi cikgu telah pun membantu kamu untuk menulis ayat menyambung cerita Izuni ini. Jadi kita mulakan dengan perkataan dia. Dari petikan tadi terhenti di sini, jadi kita sambung. Tadi tindakan Izuni yang pertama ialah membuka pintu. Jadi ayat untuk membuka pintu. Dia pun membuka pintu rumahnya. Izuni bersalaman dengan Mak Long dan Pak Long. Lalu mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Sejurus kemudian, Izuni menjawab panggilan telefon. Ini ayat yang kedua. Ayah yang menelefon Izuni dan Izuni menjawab beberapa soalan daripada ayahnya. Selepas itu, Izuni meletakkan gagang telefon. Baik, di sini ada dua maklumat penting ataupun dua perkara penting yang dilakukan oleh Izuni, iaitu yang pertama tindakannya membuka pintu, yang kedua menjawab panggilan telefon. Jadi cikgu dah siapkan ayat ni untuk kamu. Dan yang ketiga, menukar pakaian. Jadi ayat ini kita terus sambung. Kita menggunakan perkataan di sini ialah seterusnya. Ya, seterusnya, Izuni menghidangkan minuman dan makanan yang telah disediakan oleh ibunya. Izuni berbual-bual dan bertanya kabar dengan Pak Long dan Mak Long tentang keluarga mereka. Kemudian Izuni meminta izin masuk ke dalam biliknya untuk menukar pakaian, membersihkan diri dan salat. Jadi kita lihat di sini, tindakan Izuni sangat bagus. Ya, kenapa cikgu katakan begitu? Pertama, Izuni menghidangkan minuman dan makanan terlebih dahulu kepada tetamunya, iaitu Pak Long dan Mak Long, sambil bertanya kabar tentang keluarga mereka. Setelah siap menghidangkan makanan, barulah Izuni masuk ke dalam biliknya untuk menukar pakaian, membersihkan diri dan solat. Baiklah, untuk tindakan yang keempat dan kelima, cikgu mahu kamu menulis sendiri ayat tentang untuk menerangkan mengemas ruang tamu. Jadi, kamu mestilah menyiapkan ayat yang keempat dan akhir sekali Izuni menjamah makanan. Dan yang akhir sekali di sini ialah pengajaran, ya. Pengajaran daripada kisah Izuni meraihkan tetamu. Pengajaran daripada petikan ini ialah kita perlu berfikir dengan bijak dan pantas untuk menyelesaikan masalah serta menghormati tetamu. Itulah yang penting. Jadi di sini cikgu bantu kamu sedikit lagi. Mengapa perlu Izuni mengemas ruang tamu? Ialah untuk memberi keselesaan kepada tetamu yang hadir, yang datang ke rumahnya. Dan akhir sekali Izuni menjamah makanan bersama-sama dengan Pak Long dan Mak Longnya. Jadi itulah tugasan kita pada hari ini. Jadi cikgu ulang semula. Yang pertama tadi kita dah baca sama-sama petikan meraihkan tetamu dan kita melihat di situ ada pesanan daripada Ibu Izuni, dan seterusnya ialah kita memilih menyusun maklumat mengikut keutamaan manakah yang penting yang harus dilakukan oleh Izuni dalam satu masa. Dia kena bijak, ya, menyusun apa yang harus dia lakukan. Dan yang seterusnya kita telah pun membuat tindakan yang terbaik untuk Izuni lakukan. Di sini ada 5 tindakan dan akhir sekali kamu harus menyelesaikan
ayat ataupun menyelesaikan petikan tentang tindakan izuni. Jadi untuk tindakan pertama dan kedua cikgu telah berikan, begitu juga dengan tindakan ketiga. Jadi tugasan kamu hari ini ialah kamu harus menyiapkan tugasan keempat, kelima, dan cikgu mahu kamu menulis dan menyalinnya ke dalam buku penulisan B, ya, penulisan B. Dan cikgu harap kamu boleh siapkan tugasan hari ini dengan jayanya dalam buku penulisan B.